Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat bertemu secara online insya-Allah, yakni pengajian pada kitab kita yang telah pun kita tangguh agak lama, iaitu kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu. Mengikut dalam catatan saya, kita wajar sambung pada muka surat 45, yakni tentang rahsia salat. Kata musannif rahimahullah ta'ala anhu, keutamaan salat, sujud, azan dan hal-hal yang berkaitan dengan salat. Pertama sekali disebut sebagai keutamaan azan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun yaumal qiyamati ala kathibin min miskin aswada la yahummuhum hisabun wa la yanaluhum faz'un hatta yufragha mimma bainan nas. Rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Wa rajulun ibtuliyal birriqi fid dunya falam yushghilhu dzalika 'an 'amalil akhirah." Hadis ini ada lagi panjang yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kalau kita melihat lebih jauh di sini, katanya salah satu yaumal qiyamati ala kathibin min miskin aswad. Artinya 3 jenis manusia pada hari kiamat berada di atas bukit kasturi hitam. Wala yahummuhum hisabun wala yanaluhum faz'un hatta yafrugha mimma bainan nas. Mereka tidak dibimbangi dengan hisab. Sedangkan akhirat ketika itu adalah begitu gelombang hisab yang begitu besar. Mereka tidak bimbang nih, golongan 3 orang, 3 jenis manusia ni, di mana mereka tidak dibimbangi oleh hisab dan tidak ditimpa ketakutan sehingga selesai proses hisab pada seluruh manusia pada hari itu. Rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah. Wa amma bin nasi wa hum raduna bih. Yang pertama, lelaki yang membaca Al-Quran semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi imam bagi orang ramai yang meredainya. Imam, orang ramai suka kepadanya. Imam memanglah, kalau kiranya imam itu orang ramai tak suka, maka dia kena undur, kena tarik diri. Itu di antara kriteria imam maktubah, imam sembahyang, imam masjid. Yang kedua, wa rajulun ubtiliya birrizqi fid dunya falam yashghalhu dzalika 'anil akhirah. Yang kedua, lelaki yang diduga dengan rezeki di dunia, tetapi rezeki itu tidak menyebabkan dia tiada masa beramal untuk akhirat. Orang lelaki yang kena bekerja, kerja berat pagi, petang, siang, malam nak cari rezeki, nak bela anak bini dia.
Ya. Tapi dia tidak mengabaikan perintah Allah. Tetap dia jaga segala hukum-hukum Allah, perintah-perintah salat, jamaahnya tidak tinggal, urusan-urusan yang melibatkan dalam urusan ilmu, menuntut ilmu, misal contohnya dia akan sentiasa melibatkan dirinya juga dalam menuntut ilmu, walaupun keadaannya begitu agak berat kerana nak kena cari rezeki, kerja kuat, kena kerja kuat. Itu di antara yang disebut oleh Nabi ni. Kedua, laki-laki yang diduga dengan rezeki. Tapi dia tetap tegas, tetap juga dia dengan konsisten dia, dengan istiqamah dia menjaga urusan akhirat, urusan ibadah, urusan agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah Ta'ala ibtigha'a wajhi. Dan yang ketiga, lelaki yang azan di masjid dan menyuruh orang ramai supaya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata bertujuan mendapat keridhaan Allah Azza wa Jalla. Nak dapat keridhaan Allah semata-mata. Ini mengikut hadis yang lengkap lah. Kalau kita lihat di dalam kitab kita ni, dia tak sebut lah ketiga-tiga tu. Jadi saya bawa hadis ini yang di mana riwayat oleh Imam daripada Abdullah bin Umar, daripada yang dikeluarkan oleh hadis ini oleh Al-Imam Tirmizi radhiyallahu anhu. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, Yadu Rahmani ala ra'sil mu'adzini hatta yabrugha min adzanih, yakni tangan Tuhan yang maha penyayang sentiasa berada di atas kepala para muazzin sampai dia menyelesaikan azannya. Artinya, setiap muazzin yang mengumandangkan azan tu, daripada mula, sejak dia mula dia mengangkat suara dia mengumandangkan azan, maka ketika itu tangan Allah di sini, tangan Tuhan, maknanya rahmat Allah mulai menyelubungi kepalanya, menyelubungi dia, ya, sehingga selesai dia punya azan. Tapi ini semua hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan, tuan-tuan. Kalau tak ada ikhlas, tak boleh. Kita kena faham, itu syarat paling penting ibadat kita makbul sebagainya, bergantung kepada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Ini di antara dalil di mana kemuliaan muazzin, orang yang menyeru kepada azan, tukang bang kita panggil, Tok Bilal. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Itu ayat dia, tuan-tuan boleh lihat dalam surah Al-Fussilat ayat 33. Yang ini ditujukan kepada para muazzin. Di antara tafsiran ulama mengatakan seru di sini, menyeru di sini adalah para muazzin. Azan itu masuk juga di antara unsur-unsur dakwah, ya, menyeru manusia kepada jalan Allah, kepada ibadat. Apabila seorang Muslim mendengar azan, ucapkanlah perkataan seperti perkataan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alah. Kita dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu para muazzin ni bila dikumandang kita ikut samalah. Jadi maka itu dalam satu hadis mengatakan tadi demikian. Pada lafaz itu hendaklah seseorang Muslim mengucapkan la haula wala quwwata illa billah bila sampai kepada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tiada daya kekuatan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika muazzin mengucapkan qad qamatis salah, qad qamatis salah, dua kali, ya. Salat telah ditegakkan, salat akan ditegakkan. Hendaklah seorang Muslim mengucapkan aqama Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Semoga Allah menegakkan salat dan mengekalkannya selama masih ada langit dan bumi. Ada lagi lah ucapan tu, kalau kita lihat dalam kenyataan doa-doa ni, dia baca panjang sikit lah. Aqama Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Tidak, nah. Jadi itu dia antara yang disebutlah. Maknanya semoga Allah menegakkan salat, mengekalkannya selama masih ada langit dan bumi, dan tergolonglah aku sebagai hamba Allah yang salih. Ya, pada lafaz taswib ni pada bang subuh lah, ya.
As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Apabila muadzin kata lagu tu, kita sunatlah menyambut sadaqta wa bararta. Kamu benar dan kamu tidak berdusta. Betul dia panggil tu. Maknanya sembahyang tu lebih baik daripada tidak. Ya. Jadi adapun setelah azan dikumandangkan, hendaklah seorang muslim mengucapkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wal maqam mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna dan salat yang tegak ini, berikanlah wasilah, keutamaan dan kedudukan mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hal itu telah engkau janjikan kepada beliau. Hadis riwayat Ahmad dan juga Haythami. Jadi kenyataan ini ada lagi, kalau kita lihat azan ni banyaklah sirah sambut menyebut azan ni, tuan-tuan ya, banyak. Antaranya yang disebut lazimnya Allahumma bihaqqi hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal rafi'ah wa ba'ath maqam mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya, wahai Tuhanku, dengan berkat akan hak akan seruan yang sempurna ini dan dengan berkat sembahyang salat yang tegak ini, berikanlah olehmu akan Nabi Muhammad SAW kedudukan yang tinggi dalam syurga, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurnia kepadanya martabat yang terpuji, iaitu maqam mahmudah dia panggil, makam yang terpuji ini yang telah kau janjikan, iaitu makam syafaat. Jadi Nabi akan diberikan Allah makam yang terpuji. Itu artinya Rasulullah dapat memberi syafaat kepada manusia, kepada umatnya, khususan kepada umatnya, dan umat-umat yang lain juga akan mendapat, ya, dengan makam yang diberikan Allah kepada baginda besar itu. Kita doa dalam azan kita, dalam jawab azan. Jadi wahai Tuhanku yang lebih mengasihani hamba-Nya daripada segala yang mengasihani. Itulah di antara yang disebut oleh musannif sebahagian daripada apa yang boleh kita fahamlah. Baik. Kemudian kita lihat daripada segi keutamaan solat fardu. Itu bacaan kita lah, lanjutan daripada kita tengok. Dia kata Rasulullah SAW ada bersabda, kata Rasulullah, as-salawatu kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat adalah penghapus dosa-dosa yang ada di antara salat-salat itu selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Haythami. Jadi maknanya dalam keadaan apa yang kita ambil sebagai satu iktibar untuk kita memahami begitu jelas, sungguhnya salat ini adalah merupakan sebagai satu yang diberikan Allah tebusan terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara setiap satu salat fardu, selagi tidak lakukan dosa-dosa yang besar lah. Maknanya tiap-tiap sembahyang habis, kita sembahyang subuh, ya, pagi tadi habis subuh sampai kepada zuhur, kifarah dosa-dosa kita antara subuh dengan zuhur. Sebab tu kita kena ada niat. Habis selesai kita bagi salam, ya, bagi salam kanan dan kiri. Kemudian kita masuk niat baru, Allahumma ya Allah, aku berniat untuk sekiranya Kau panjangkan usia aku, ya Allah, akan aku laksanakan pula, tunaikan pula salat zuhur. Jadi kita kena sedialah. Masa itulah orang-orang beriman ni, ya, yang ada salatu daim, yang kita salatu daim tu macam mana? Akan sedialah pakaian dia diambil kira, tempat. Kalau kita kerja di luar tu kita duduk baca ni lepas subuh ni aku nak sembahyang zuhur, di mana agak-agak zuhur ni? Kita kena pasti, ada orang yang kerja di luar yang kena kerja-kerja luar ni, dia mungkin akan terlibat dengan berbagai tempat yang kita tak tahu, kadang tu tempat yang tidak ada masjid, kata tak surau. Ini menyebabkan dia akan mula daripada orang yang beriman kepada yang kata salatu daim, terusan sembahyang tu. Dia nanti duk ingat daripada awal qasad ni, aku nak pergi tempat ni ada masjid ke, ada surau ke tak. Itu paling penting sekali tuan-tuan. Itu semua antara yang kita tadi ni
niat itu berjalan, pahalanya berjalan. Dia seolah-olah berada dalam keadaan bersembahyang. Walaupun dia buat kerja-kerja biasa, tapi oleh kerana niat dia tadi untuk menyambung sembahyang hasratnya supaya dapat tunai sembahyang zuhur, maka daripada subuh sampai zuhur tu Allah padam segala dosa dia. Kafaratun, dia kata. Begitu juga antara zuhur sampai ke asar, maka dia pasang pula niat baru untuk bertemu dengan asar ni. Apa pula pakaian dia jaga, persediaan tempat-tempat dia sembahyang tu dia timbang kira, ya. Tu, ya. Kesihatan, keafiatan dia kena ambil kira. Semua yang itu kerana semata-mata untuk nak laksanakan tugas perintah Allah SWT. Itu yang paling baik sekali itu. Itu maknanya bila ada macam itu dia panggil salatul daim. Sembahyang yang berkesentiasaan, sentiasa. Seolah-olah macam di dalam sembahyang. Ya. Habis asar pun juga, dia bagi salam asar tu, dia pasang pula niat untuk melaksanakan sembahyang maghrib pula. Begitulah maghrib sampai ke Isya. Masuk ke Isya pun begitu juga. Letak kepala lena nak tidur, pasang niat lagi. Allahumma ya Allah, kiranya kalau engkau izinkan aku hidup lagi, engkau panjangkan usia aku, ya Allah Tuhanku. Baiknya lagi apa kita buat? Aku nak bangun sembahyang tahajud. Oh, cantik. Ya, waktu malam tadi ni, waktu kita sedang bergelimang dengan syahwat kita. Ya, kita putuskan rangkaian syahwat. Sekarang orang putus rangkaian COVID-19. Orang Islam ni dia putus rangkaian rangkaian syahwat, mengikat dia kepada tidur supaya dia bangun ingatkan kepada Allah, menyambung peringatan kepada Allah, ya, iaitu dengan melaksanakan sembahyang tahajud. Kalau witirnya ditangguh, sembahyang witir juga, ya. Kemudian berterusan, ya Allah, aku nak pergi ke masjid. Niat lagi tu, nak pergi ke masjid untuk melaksanakan sembahyang subuh, macam fardu subuh jamaah. Ya Allah, cantik subuh tu. Inilah maknanya malam tu dia tidur tu, tuan-tuan. Tidur malam tu macam dalam sembahyang, tidur dalam ibadat. Kalau mati malam tu, mati dalam ibadat. Ya Allah, cantik kan? Habis subuh, balik pada asal. Begitulah edaran, putaran, berjalan di atas niat untuk melaksanakan ibadah. Dipanggil salatul daim. Cantik kan? Itu dikendaki dengan hadis ni kata Rasulullah SAW tadi ni, ya, iaitu inna salawati kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Semuanya salat 5 waktu itu merupakan sebagai tebusan terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara setiap satu fardu kepada satu fardu, selama mana tidak dilakukan dosa-dosa yang besar. Itu dah lah. Jadi kalau kita ada lagu tu, bila kita pasang niat, insya-Allah tuan-tuan, bila kita pasang niat untuk menyambung salat kita tu, maka dengan sendirinya kita terjaga, terkawal daripada segala kemungkaran. Kita akan terhindar, terpelihara daripada kemungkaran. Itu di antara jalan-jalan bagaimana kita nak menjauhi akan kemungkaran lah. Itu dikendaki, ya. Kemudian kata Nabi SAW lagi, Rasulullah menyebut di sini, ya, bainana wa bainal munafiqina syuhudul atamati wa subhi la yastati'un. Hadis riwayat Malik. Sesuatu yang membezakan antara kita dan orang-orang munafik ini, tuan-tuan, adalah menghadiri salat Isya dan salat subuh. Orang-orang munafik tidak mampu menghadiri kedua salat itu. Maka itu kita kena ambil kira. Supaya kita tak tergolong dalam kalangan orang-orang munafik. Kenapa? Dua salat ini orang munafik berat sangat Nabi. Cukup berat. Berat sangat-sangat bagi dia nak hadir 2 waktu ni. Orang munafik ni, tuan-tuan, dia ni berpura-pura mentahirkan wajah Islam, mentahirkan wajah ibadat, mentahirkan wajah sebagai seorang Muslim, ya, buat kerja-kerja Islam. Pada batinnya ia mengkufurkan kepada Allah. Pada batinnya tersirat, tersemat, ya, calitan kufur yang cukup berat. Maka dia tidak ada kepercayaan kepada akhirat, tidak kepercayaan kepada Allah, ya, tidak kepercayaan kepada kebesaran kemuliaan Allah, ketauhidan Allah tidak ada. Maka itu kita panggil orang-orang ni sudah dijangki penyakit nifaq. Jadi kalau dia buat kerja pun ibadat ni,
Dia buat kerja bukan kerana Allah. Dia buat ni kerana untuk nak tunjuk kepada manusia. Ya, nak tunjuk kepada orang ramai. Ya, kata dia ni bersembahyang. Maka itu Allah ada sebut dalam kalau kita lihat dalam surah dalam surah An-Nisa, ya, An-Nisa ayat yang ke-142. Allah kata apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Itu dia. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dia nak tipu Allah, Allah akan balas balik ya, penipuan mereka, kemakaran mereka itu tadi. Wa idza qamu ila salah qamu kusala. Kata Allah, apabila mereka itu berdiri kepada salat, mereka berdiri dengan malas, ya, tak sungguh-sungguh, gagah buat pilah, tidak, itu yang tak boleh tu. Panjang sikit tak boleh, imam baca surah panjang sikit tak boleh, lama sikit tak boleh, nak tunggu, sebab dia gelisah. Kegelisahan yang ada dalam diri dia tu dengan kerana adanya najis nifaq, maka jadi gelisah, dia tidak ada ketenangan langsung. Kerana dia tidak benar-benar menghadap Allah, bukan kerana Allah, bukan untuk Allah, dan dia tidak beriman kepada Allah. Maka itu dipanggil sebagai munafik. Jadi makanya kata Allah lagi di sini, ya, yura'unan nas, yakni mereka hanya bermaksud riak untuk melihat-lihatkan kepada orang ramai, lihat kepada manusia, semata-mata diperlihat, dipertuntunkan kepada orang, show off kepada orang manusia. Itu dia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah, tidak menyebut Allah melainkan sedikit sangat. Sikit sangat. Tak suka nak menyebut Allah, tak suka berzikir, tak suka untuk memanjang-manjangkan ibadat apa juga, semua tidak ada bagi mereka itu. Kerana demikian itulah mereka ini tersingkir. Dengan kerana itu, bila faham ni, kalau dulu lah kita kata zaman sekarang ni siang malam cerah lampu, masjid-masjid kita pun cerah lampu. Dulu masa zaman Nabi, zaman awal Islam, mana ada jalan lampu-lampu macam kita ni, tak ada ya. Jadi dia orang buat ibadat, orang munafik ni buat ibadat kerana tunjuk ke orang. Maka siang dia pergi lah masjid, Zuhur, Asar, dia turun pergi. Sebab orang nampak dia pergi tunjuk, dia pergi sembahyang tu nak perlihat kepada orang ramai, pasal orang nampak. Subuh dengan Isya gelap, orang tak nampak. Tak nampak, pergi buat apa? Nampak tak? Kita nak tunjuk ke orang, dah pergi gelap, orang tak nampak, orang tak tahu kita sembahyang, baik kita jangan pergi. Itu sebabnya kata orang munafik ni, subuh dengan Isya dia tak mau. Kenapa dia tak mau subuh Isya? Sebab subuh Isya gelap, orang tak nampak dia sembahyang. Orang tak nampak dia kemari masjid. Orang tak nampak dia mengibarah ke masjid. Jadi kita, maka tu Nabi peringatkan kita, orang yang beriman, ya, beriman, orang Islam juga beriman, nak perkukuh iman kita, maka kita kena pergilah subuh Isya kita pergi, kerana kita pergi kerana Allah, bukan kerana orang. Di sinilah dikenaki dengan urusan ikhlas, tuan-tuan. Ya, orang munafik ni tuan-tuan, Masya Allah, antara karakteristik mereka, sikap mereka ni, ya, satu sifat yang paling ditakuti, sangat-sangat bimbang. Dalam tidak sedap kita tergolong kalangan orang munafik kalau kita tak jaga betul-betul. Na'udzubillah. Dalam Islam ni, orang yang munafik ni adalah orang yang berpura-pura, hipokrit kita kata, ya, iaitu mentahirkan keislaman sedangkan menyembunyikan kekufuran. Banyaklah kita boleh tengok dia punya karakter dia. Pertama sekali, orang munafik ni tuan-tuan, dia tidak dapat menepati janji. Tak pernah dia tunai dia punya janji. Duk kira mungkir janji dia ni. Itu di antara orang munafik. Dia kira mungkir. Dia kira apa yang boleh dia mungkir, dia akan mungkir. Sedara yang boleh. Itu kita panggil sebagai orang-orang munafik. Jadi pendek kata, kita jangan ada begitulah. Kata Nabi kan ada tiga tanda-tanda munafik. Ya, bila bercakap dia akan bohong. Bila janji, dia mungkir janji. Bila dia bagi amanah, dia akan khianati. Itu Nabi dah habaq. Sebab amanahnya pertama sekali, di mana jika tidak ada amanah, sudah tentu tidak akan menepati janji.
Jadi mereka tidak ada sifat amanah di mereka. Walaupun dia telah berjanji, bahkan bersumpah, kadang-kadang bersumpah-sumpah, dia akan merasa berat menepati janji dia. Ini banyak kita lihat di kalangan orang Arab ni, banyak begitulah. Sebab tu Allah Ta'ala utus Nabi kita. Ya, dia kalangan bangsa Arab. Betul bangsa Arab dulu, walaupun Nabi ini diutus kepada seluruh alam, rahmat seluruh manusia, semua bangsa, tapi ditekan dulu kepada orang Arab. Kalau orang Arab ni kalau cantik, orang Arab ni kalau elok, maka akan jadi elok lah semua. Itu dia lah. Kedua, mereka ni antara sifat orang munafik ni tuan-tuan, mereka ni kedekut, bakhil. Orang munafik ni, dia bergira-gira untuk belanja harta kepada jalan Allah. Kalau nak suruh sedekah lah kepada jalan Allah ni, tak ada pasal. Ya? Bagi mereka satu tindakan yang sangat rugi kalau dia belanja untuk agama. Maka itu, kalau untuk urusan duniawi, urusan semata-mata kerana dapat nama, kedudukan, pangkat dan sebagainya, mereka boleh belanja banyak mana, tak apa. Tapi kalau untuk Allah, sabilillah, untuk infak sabilillah, jauh sekali. Semua itu kita kena lawan. Yang ketiga, orang munafik ni tuan-tuan, dia suka buruk sangka. Buruk sangka pada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap pura-pura mereka ini menunjukkan mereka tidak yakin dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selalu sangat prasangka kepada Allah, kepada Rasulullah. Ya, dia tak jamin rezeki dia Allah pegang, dia kira rezeki dia orang manusia bagi, manusia yang tanggung. Ya, dia tak nampak kata Allah tu yang berikan pertolongan kepadanya, dia bergantung pertolongan Allah. Jadi kita kena satu ya, nak upuh kita punya tauhid, isti'anah tu kepada Allah, minta tolong langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua yang kami sembah, akan dikau jua yang kami mohon pertolongan. Isti'anah mesti hanya kepada Allah. Makhluk tak boleh. Kepada makhluk dia panggil istighasah. Makhluk kita panggil apa? Istighasah. Kita jumpa kawan kita ni, hang tolong Ustaz, hang tolong bagi tu, hang tolong buat ni, hang tolong hantar ni, hang tolong sampai, hang tolong itu dan bagai-bagai. Itu kita panggil istighasah, bukan isti'anah. Istighasah sama makhluk boleh. Tapi kalau isti'anah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ingat kita sebut dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua yang kami sembah, akan dikau jua yang kami mohon pertolongan. Itu paling kita kena faham tu, ya. Kemudian yang seterusnya tadi, ini mereka ini khianat. Khianat. Mereka ini boleh saja khianat amanah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Golongan ini tidak akan boleh menjadi pemimpin yang baik, ya, kepada mana-mana komuniti ataupun organisasi. Dia duduk dalam mana kumpulan, mana organisasi komuniti, akan rosaklah kerana dia tidak amanah. Inilah yang paling bimbang sekali, ya, dalam pentadbiran satu negara dan satu pemerintahan. Wajib kena ada orang-orang yang betul-betul amanah. Apabila tidak ada amanah di kalangan pemimpin dan sebagainya, akan jadilah porak-poranda, jadilah berbagai macam angkara, ya, yang tidak membawa kepada kemakmuran dan kebahagiaan. Itu kita kena faham khianat ni. Mereka adalah orang khianat, orang munafik. Yang seterusnya, mereka ini orang munafik ni tuan-tuan, mereka menghina Nabi Muhammad SAW. Nampak celah mereka tu kepada Nabi, nampak rendah mereka kepada Nabi. Ya? Orang munafik suka menghina, mengejek baginda besar Nabi SAW. Mereka tidak akan menghina secara terang-terangan, namun mereka tidak akan mengikut sunnah Nabi. Bahkan mengejek, memperlekehkan dalam diam. Jaga baik-baik itu. Dalam diam, depan pelekeh Nabi. Itu tak kena, yang ni tak kena, yang tu tak boleh, yang ni tidak. Sampai akhirnya tolak hadis terus, tak pakai. Golongan-golongan tolak hadis ni, sah mereka itu tidak kenal Rasulullah, tidak kenal sunnah Nabi, dan tidak kenal sumber Islam, perundangan Islam yang paling kukuh sesudah Al-Quranul Karim. Maka justru itu tidak ada habuan mereka dan kehidupan sebagai seorang hamba Allah. Tidak ada kehidupan sebagai hamba Allah, dia akan jadi hamba apa? Na'udzubillah min zalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya orang-orang munafik ni tuan-tuan, mereka ni mempersenda-sendakan agama, main olok-olok agama, ya, tanpa rasa bersalah atau malu, di mana mereka ini akan mempermainkan agama dengan sengaja, seperti melukis gambar ataupun gambar kartun yang mereka cela agama Islam,
bahkan memberikan jawapan bahawa apa yang dilakukan hanya sekadar gurau-gurauan, bukan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada sungguh-sungguh. Sampailah hari ini kita lihat, kadang-kadang dalam program-program hiburan-hiburan pun dibawa unsur-unsur agama yang mana menjadi sebagai satu di antara isi program. Ini semua adalah satu perkara yang amat celak, kadang buat lawak-lawak pasal Nabi ini, pasal Islam, pasal agama, diperbuat lawak-lawak. Itu di antaranya yang kata tadi menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersedarkan agama kita. Maka lagi yang kata tadi ini, antaranya orang munafik ini menjadikan orang kafir sebagai teman rapat. Ini bahaya juga tu. Lagi bahaya sangat-sangat. Kebiasaan mereka ini, orang munafik ini tidak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Golongan ini lebih banyak mendekatkan diri kepada musuh-musuh Allah. Mereka menganggap musuh Allah itu mampu memberi keuntungan dan perlindungan. Padahal mereka itu tentu sekali tidak akan berlaku. Tidak akan dapat. Orang kafir ini memang oleh kerana dia sudah kufur kepada Allah, masakan dia akan bantu kita kepada jalan-jalan keislaman, jalan-jalan kebaikan? Tidak. Jadi orang yang munafik ini dia nampak urusan dunia, urusan-urusannya berkaitan sementara, itulah sebagai sesuatu yang menjamin kehidupan. Na'udzubillah min dzalik. Jaga baik itu. Ini makna kita kena ada, maka itu kita bawa dalam tahiyat kita. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Antara yang kita baca dalam tahiyat itu, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Perhati tengok. Kita dia ajar, dia asuh, dididik supaya jiwa kita sentiasa melihat kepada kesalihan, ke arah kesalihan, menjurus kepada kesalihan dan berteman bersama-sama dengan orang-orang yang saleh. Itu di antara. Dan akhir sekali, banyak lagi sifat mereka ni, kita ringkaskanlah. Antaranya lagi sifat mereka adalah hasad dengki. Cukup berat. Orang munafik menyusun strategi memburuk-burukkan orang lain, sedangkan dia hadapan orang yang bermuka-muka membuat akan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud dalam firman-Nya, atau apakah orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahawa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Lihat dalam surah Muhammad ayat 29. InsyaAllah. Kita akan lihat. Itu di antara ciri-ciri orang-orang munafik ni. Dan laginya kata tadi ini, mereka suka berbohong, tuan-tuan. Cakapnya bohong. Jadi satu main-mainan bagi jadi satu hobi kat mereka. Tambah pula berbohong ni untuk nak cari urusan, nak mendapatkan sedikit daripada nilai-nilai keduniaan. Itu semata-mata bohong. Apatah lagi, itu di antara, dan yang paling berat sekali mereka ini, malas beribadat. Berat. Sebab itu kita orang Islam ni, dia galakkan sebaik-baik mungkin kita banyaklah buat sembahyang sunat ni, kita kena rajin. Banyak berzikir, membaca Quran hari-hari kita buat. Jadi untuk nak menjauhi kikih sifat nifak dalam jiwa kita itu supaya tidak ada. Jadi apabila sudah ada kebersihan dalam jiwa kita, baru akan masuk satu nilai unsur sifat yang paling tertinggi yang dipegang oleh Allah langsung, iaitu ikhlas. Itu paling penting sekali, tuan-tuan. Baik. Mari kita lihat apa dia kata tadi. Kata musannif, Rasulullah SAW bersabda, As-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama. Dia telah menghancurkan dia punya agama. Itu nak kena jaga tu nak. Barang siapa yang meninggalkan salat, nescaya dia terlepas daripada tanggungan. Nabi SAW ada sebut satu hadis, Nabi kata tadi ini, Man taraka salata muta'ammidan faqad bari'ah min zimmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meninggalkan salat, nescaya ia terlepas daripada tanggungan Nabi SAW. Tidak ada habuan dah di akhirat besok. Nak dapat syafaat Nabi, Lagipun perkara yang disebut dalam satu hadis lagi, yang masyhur kita lazim dengar. Inna awwala ma yunzara fi yaumil qiyamati min amalil 'am as-salah. Sesungguhnya yang pertama-tama dilihatkan pada hari kiamat daripada amalan-amalan hamba-hamba Allah
Apakah perkara yang akan dilihatkan kepada kita, perkara yang pertama sekali di akhirat besok? Kata Nabi, as-salah. Sembahyang dia melihat dulu. Ada tak sembahyang? Dia buat keluar yang dia tunjuk dulu sebagai bukti burhan. Ya. Fa in wujidat tammata qubilat minhu wasairu amalih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika didapati lengkap sembahyang itu, cantik, lengkap, ia diterima termasuk seluruh amalannya indah. Ya, kata Nabi tadi ini. Maka tidak ada semana-mana kurang-kurang dia punya amalan tadi ini. Maka yang amalan-amalan lain pun baru dia ambil kira. Puasa dia, zakat dia, haji dia, korban dia, baca Quran dia, ya, jihad sabilillah, infak, semua baru dia ambil kira. Tapi kalau sembahyang tu tak ada apa, kata Nabi lagi, wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalih. Na'udzubillah min zalik. Kalau sembahyang tadi ini tak lengkap ataupun tak ada ibadat sembahyang, maka hak lain-lain pun Tuhan tak terima lah, tak pakai. Sebab tu dia kena utama sembahyang dulu. Apapun kita nak kena betul sembahyang dulu. Dalam satu hadis lagi Nabi kata apa? Kita tambah sikit lah untuk perkemahkan kita punya daripada hadis ni. Nabi bersabda kepada Sayyidina Abi Hurairah, ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis salati fa innallaha ya'tika birizqi min haitsu la tahtasib. Tu dia nak keluar. Lama tak cakap ni, dia sangkut sikit dia tak mau nak lancar. Lama sangat tak cakap ni, baru malam ni nak mula bercakap. Begitulah. Dia kata begitu, ya Abu Hurairah, wahai Abi Hurairah, mur ahlaka bisalah. Suruh perintah keluarga kamu tadi sembahyang. Nabi kata, fa innallaha ya'tika birizqi min haitsu la tahtasib. Ya. Kerana Allah memberi kamu akan rezeki melaluinya daripada sumber yang tidak dapat engkau jangkakan dan hitungkan. Itu dia. Nah, kalau kita kerja, kita tahu dah gaji kita dapat sekian banyak. Kita buat kerja, kita tahu dah upah dapat sekian banyak. Ya, kita masuk saham, kita tahu dah kita punya saham dapat sekian banyak. Yang ni tak masuk. Dalam hadis ni maknanya kata, dia akan hantar rezeki daripada punca sumber yang kita tak duga, kita tak jangka. Itu dia. Ini kalau orang sembahyang. Ya, kita perintah keluarga kita buat dulu. Perintah keluarga kita semua jaga sembahyang. Nah, maka Allah akan datangkan rezeki daripada punca yang tidak ada jangkaan kita akan mendapatnya. Dia panggil rizkun apa? Dia panggil Imam Ghazali sebut dalam Minhajul Abidin. Dia kata rizkun mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Yang ni tak ada masuk. Tak masuk dalam portfolio Mikail. Mikail jaga kan kita punya rezeki seluruh makhluk ni, ya, daripada sekecil-kecil tumor kuman sampai sebesar-besar makhluk, semua rezeki dipegang oleh portfolio dia, oleh diberi tugas kepada Sayyidina Mikail. Tapi yang ni tang bab ni rizkun mau'ud, rezeki yang dijanji ni hanya Allah semata-mata pegang. Sebab tu itu dibagi kepada orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Maka itu kita tunai antara amalan kita yang paling menjurus kepada takwa ialah melaksanakan salat. Kerana salat ini adalah ibadat yang paling tertinggi. Ibadat yang tertinggi, Nabi ambil pun di tempat yang paling tinggi. Duduk dia pun paling tinggi. Maka itu kita disuruh oleh Nabi satu tip dibagi kepada kita melalui nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Suruh keluarga kamu sembahyang, maka Allah akan datangkan kepada kamu rezeki daripada satu sumber punca yang kamu tak dapat jangka. Ingatlah, kita buat elok, lagi cantik ibadat kita buat, lagi sempurna ibadat kita buat, lagi lengkap sempurna kita buat, tambah dengan sunat-sunat dengan indah. Dia kata tadi ini akan datanglah mencurah-curah rezeki kita, ya, tanpa kita duga. Kerana Allah sebagai pemegang rezeki, penghuni rezeki, pengagih rezeki yang maha tunggal. Itu paling penting sekali. Dan lagi kata Rasulullah SAW lagi dalam satu hadis yang disebut sebagai man laqiyallahu wa huwa mudayyun li salati lam ya'ballahi bi syai'in min hasanatih. Rasulullah kata, barang siapa yang meninggal dunia dan menemui Allah, itu bahaya tu, dan dia mensia-siakan salat ketika hidup dunia tak sembahyang,
tak sembahyang. Banyak begitu. Na'udzubillah, kita dapat petunjuk pada Allah ni, ya. Tuhan bagi hidayah, inayah, taufik kepada kita. Jangan kita abai. Banyak kita tengok antara manusia ni, awal daripada muda sampai ke tua setengah tu tak sembahyang. Dah dekat-dekat, dah tua sangat, dah tua lanjut-lanjut sangat, dah tak tahu nak buat apa, baru nak mula sembahyang, gagah-gagah sembahyang. Maka tu buat sembahyang dah tak sempurna, dengan tidak ada ilmu, dengan tidak ada kesempurnaan yang sempurna, tuan-tuan, ya. Buat lebih kurang pakai ikut, buat ajalah. Ini yang kita rugi ni. Barang siapa yang meninggal dunia dan menemui Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mensia-siakan solat, iaitu tidak menunaikannya, nescaya Allah tidak akan menerima sedikit pun daripada amalan-amalan kebaikannya yang lain. Na'udzubillah, kita mohon perlindungan daripada Allah. Allah tak akan pakai lagi ibadat-ibadat yang lain tadi ini. Baik, kita masuk lagi pada sikit lagi, insya-Allah, keutamaan menyempurnakan rukun-rukun solat. Baik, rukun solat pula. Rasulullah SAW bersabda, "Masalu salatil maktubati kamathalil mizani man awfastufiya." Perumpamaan salat fardu itu seperti timbang, Nabi kata, timbang, mizan. Barang siapa yang melaksanakannya dengan sempurna, akan diberi kepadanya pahala dengan sempurna. Timbang, dia akan dapat berat lah. Akan jadi berat dengan kebajikan. Itu yang paling penting sekali. Maka itu kita kena timbang dengan neraca iman, neraca taqwa. Baru kita akan dapatlah apa yang dijanji oleh Nabi ini. Maka sembahyang tu kita kena buat dengan sempurna. Bukan hanya sekadar melepas batuk di tangga. Tapi kita kena buat dengan cantik, dengan elok, dengan mutabak seperti mana yang didatangkan daripada Rasulullah SAW. Seperti yang disebut oleh para ulama. Ya, mesti ada sandaran kepada pertunjuk para alim ulama. Kerana kita tidak mampu untuk menggali langsung daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kita kenalah menjadikan para ulama itu sebagai ikutan kita, di mana ulama-ulama yang mu'tabar, tuan-tuan, ulama-ulama yang mu'tabar, para ulama mazhab, mereka inilah akan pimpin kita, membawa kita kepada amal ibadah yang sempurna. Maka kita kena berguru, kena ada kitab, kena mengaji, kena bertanya, ya. Bab sembahyang ni bukan boleh pakai ikut-ikut, pakai tiru-tiru, tengok-tengok buat, tak boleh. Dia kena betul-betul faham, ya. Dia punya selok-belok rukun dia begitu begini, ya. Sebagaimana yang difahamkan bahawa syarat sah solat, zahir, ya. Syarat sah solat secara zahir ni antaranya yang dikata tadi ni, dia boleh beza antara fardu dengan sunat. Itu dia. Yang lain tu lebih penting lah. Masuk waktu tu aurat, kenai najis, ya. Tahu ayat mana nak pakai untuk ayat sembahyang, macam mana cara nak mandi wajib, macam mana nak tayamum, ya, macam mana istinja, nak cuci najis. Semua tu dia kena belajar habis bersih. Kemudian sampailah kepada tutup aurat, menurut pakaian, sampailah kepada yang paling tinggi sekali, dapat membezakan antara fardu dengan sunat, antara rukun dengan sunat. Itu dia. Yang mau tahap tu, barulah sembahyang kita tu sempurna pada kesempurnaan rukun. Itu kena jaga, itu kata Nabi, ya. Dan Rasulullah SAW ada sebut lagi, "Innar rajulaini min ummati la yaqumani ila salati wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa innama baina salawatihima ma baina samai wal ard." Atau kama qala. Kata Rasulullah, sesungguhnya dua orang daripada umatku benar-benar melaksanakan salat. Rukuk dan sujud keduanya sama, tapi jarak antara salat seperti jarak antara langit dan bumi. Beliau mengisyaratkan bahawa jarak yang boleh maksudkan adalah khusyuk. Ini kita nak faham lagi ni. Maksudnya, sembahyang ni bukan ada dua orang je kita kata, ya. Kalau kita tengok dalam satu masjid tu jemaah tu, ya, sembahyang ikut imam serentak. Ya. Sama rendah, sama tinggi, sama berdiri, sama turun, sama rukuk, sama sujud, ya, serentak berjalan, tapi nilai pahalanya tak sama. Nilai, ya, kuantiti, kualiti sembahyang tu, ya, tak sama, tuan-tuan. Tang mana tak samanya, iaitu hilang dia punya khusyuk. Khusyuk ni kita ambil secara faham, mudah nak faham. Kalau sembahyang ni kita ambil tiga lah. 3 sudut, 3 dimensi untuk
menghasilkan khusyuk. Yang pertama sekali, awalan sembahyang mula kita buat sembahyang tu yang kita lakukan tadi ini, frame dia tu, rangka dia tu mestilah sempurna. Cukup dengan rukun dia, dengan syaratnya, dengan sunat ab'adnya, dengan sunat hayatnya. Faham itu yang mana boleh membatalkan, kita jaga. Kita jaga lagi perkara-perkara makruh jangan kita buat. Itu rangka. Bila ada yang tu, bacaan kita elok, bacaan Fatihah kita elok, rukun-rukun qauli perkataan kita baca elok dengan betul, ya. Rukun-rukun perbuatan kita ikut dengan syarat-syarat dia, sujud kita betul, rukuk kita betul, qiyam berdiri semua betul, cukup dengan tomak ninahnya, ditambah dengan sunat-sunat ab'adnya, sunat hayatnya tadi ini, maka rangka sembahyang tu satu bahagian. Bila ada yang tu, kita sembahyang satu khusyuk kita dapat dah. Kedua, jiwa kita kena bersih. Kita menghadap Allah, hilangkan segala macam cita, bayangan, apa-apa keperluan duniawi ini kita tangguh dulu. Tangguh, jangan layan. Kita tumpu dulu untuk Allah, buat sempurna untuk Allah, dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah lagi dengan ketiga, kita hiaskan jiwa kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Kita kena masuk pula dalam urusan kebatinan, tuan-tuan, ya. Bersih hati daripada sifat-sifat yang keji, bersih jiwa daripada sifat-sifat yang keji, hiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Ini dia antara yang boleh menghasilkan khusyuk. Jadi apabila ada tiga dimensi ini, maka kita dapat laksanakan sembahyang kita dengan khusyuk. Itu yang kata khusyuk ni, ya. Bukan khusyuk sampai tak dengar apa. Itu tak betul. Ya, kita dengar, untuk imam baca kita dengar, ya. Nabi jadi imam satu waktu, jadi imam, Rasulullah perintahkan sembahyang Nabi. Rupanya pasal apa? Orang tanyakan Rasulullah, kenapa kau perintahkan, apa gerangan menyebabkan kau ringkaskan sembahyang ni? Nabi kata, aku duduk dengar di belakang. Nabi dengar. Ya, budak duduk menangis. Bila budak duduk menangis, mak dia tak boleh khusyuk. Ada sembahyang, budak duduk menangis. Nampak? Maka Nabi pun perintahkan sembahyang. Ini menunjuk kata, orang sembahyang ni dia dengar, bukan tak dengar. Tapi kita tidak akan diganjakkan dengan sebarang tarikan, kita tidak akan disibukkan dengan sebarang hidaman, kita tidak akan digegarkan ataupun diganggu dengan apa-apa juga pandangan. Pastinya kita akan terus berdiri di depan Allah dengan penuh sanjungan, dengan penuh peradaban, dengan penuh pendekatan kepada Allah, dengan melihat kepada perjalanan sembahyang itu sendiri, melihat kepada gerak sembahyang itu sendiri, untuk kita hadir dalam jiwa kita kebesaran Allah yang kita ucap pada pertama, Allahu Akbar tu. Nak jadikan jiwa kita itu besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia kendaki dengan erti khusyuk. Boleh faham, ya? Banyaklah kita nak kena tengok pada sudut khusyuk ni, tuan-tuan, ya. Kemudian kata Rasulullah lagi dalam satu hadis, kata Rasulullah, aswa'un nasi sariqatan min sariqa min salatih. Ini satu lagi. Manusia yang paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri daripada salat. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Tabrani dan Haisami. Macam mana ni? Curi ni makna kata, ni pencuri juga. Pencuri ni lah paling teruk sekali. Pencuri ni paling teruk sekali. Dia sembahyang, bukan tak sembahyang. Tapi laju habis cepat. Tang mana dia curi ni? Kita sembahyang sama dengan dia, sama angkat takbir. Ini kalau sembahyang, kita tengok sembahyang sunat lah. Kalau sembahyang jemaah, kita tak dapat nak baca lah sebab kita ikut imam. Lagi imam tak bagi salam, kita pun tak bagi salam lah. Ni kalau sembahyang masing-masing, sembahyang sunat lah lazimnya. Sama-sama angkat takbir, dia habis dulu, kita habis kemudian. Macam mana jadi dulu tu? Pasal apa dia habis dulu? Rupanya tidak ada tamak ninah. Dalam sembahyang kita ni ada 4 tempat, tuan-tuan, tamak ninah. Tamak ninah ni dia berhenti sekejap. Berhenti sekejap bagi masa supaya perbuatan yang kita buat tu nampak jelma dengan jelas, dengan terang, dengan cantik. Nampak? Contohnya kita sujud. Nampak perbuatan sujud tu letak elok dengan 7 anggota. Dengan zikirnya sekali. Ya. Rokok contohnya, kita rokok tu, nampak rokok tu tak bergoyang apa tu, kita pegang terus, kita pegang lutut kita kemas dengan membongkok padat, kita adidal pun begitu juga sehingga tegak tulang belakang kita betul-betul. Dapat beza antara
rokok dengan sujud. I'tidal tu nak beza rokok dengan sujud lah. Kalau tak ada i'tidal tak nampak dah rokok dengan sujud, nampak tak? Jadi nak beza rokok dengan sujud tu i'tidal. I'tidal tu bangkit betul tulang belakang. Nah, jadi kita ada. Dan yang keempat, duduk antara sujud. Bila ada dua sujud tu, maknanya kata duduk tu menjadikan sujud je nampak dua kali. Jadi maka kerana tu duduk tu kita kena duduk dengan kemah. Ikut tulang belakang, letak tulang belakang kita betul. Kita duduk. Kemudian barulah kita lakukan sujud pula yang kedua. Jadi 4 tempat tamakninah ni wajib. Pertama, ketika kita dalam rukuk. Kedua, ketika i'tidal. Ketiga, kita dalam sujud. Yang keempat, duduk antara sujud. Jadi 4 tempat ni mengikut dalam mazhab al-Imam Syafi'i dan Hanbali. Wajib tuan-tuan. Kita kena tamakninah ayat berhenti. Jadi maka tu Imam Nawawi rahimahullah anhu tambah 4 ni pada rukun 13 jadi 17. Sebab tu Imam Nawawi kata rukun sembahyang ni 17. Maknanya 13 rukun yang hakiki, yang 4 lagi sebagai rukun aradi, dia tambah. Yang rukun hakiki dengan rukun aradi dia sambung, ditambah jadi 17 rukun ni, mempadatkan, menyertakan sembahyang tu dengan sempurna. Itu kita panggil sebagai jadi orang yang kata pencuri ni tuan-tuan, dia sembahyang juga tapi dia tak ada 4 tempat. Tang rokok pun tak sempurna, tak ada nak betul rokok dah angkat kepala. Tak ada nak diri betul dah terjun turun ke bawah. Tak ada nak sujud betul dah duduk pula. Tak ada nak duduk sungguh pergi sujud lagi. Jadi maknanya perbuatan nampak tak cantik. Tak cantik sungguh-sungguh. Tak nampak cantik sungguh-sungguh. Dan ini juga akan menjejaskan kesihatan kita sendiri. Kita kena faham tuan-tuan. Ya, syarak bagi kita ni, ya, pergerakan-pergerakan sembahyang ni bukan hanya semata-mata ibadat mendekatkan diri kepada Allah saja, tapi hikmahnya lebih besar. Antaranya memberikan kesihatan, keafiatan kepada kita tuan-tuan. Orang rokok dengan betul, pegang elok-elok. Dia selamat daripada penyakit pinggang. Selamat daripada penyakit buah pinggang. Selamat daripada penyakit lutut. Nampak tak? Rokok dengan betul. Sujud, kita kata tadi ini ya. Hilang segala penyakit dalam kepala. Hilang penyakit dalam perut. Nampak tak? Itu orang sujud betul. Banyak rahsia adalah. Ini Ibnu Sina ada sebut dalam satu kitab dia khas. Dia buat kajian. Nampak ya? Cukup cantik tuan-tuan ya. Kalau kita ambil kira betul lah. Jadi makanya kita kena ambil kira lah. Jadi yang tu dia antara yang boleh kita sebut. InsyaAllah tuan-tuan ya. Apa yang boleh kita bawa ni, sekadar itu dulu lah saya kira kita pada kuliah kita pada kali ini, online kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan lanjut lagi, kita akan sambung lagi kuliah kita pada masa akan datang ya, dengan menyambung lagi kitab yang kita mengaji inilah ya. Jadi insyaAllah semoga apa yang kita bawa pada malam ini, pada kuliah kita ini sangat-sangat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan dimanfaatkan. Maka itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memberikan kita kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.